Maka sesungguhnya telah berkata setengah daripada para guru kami. Jadi Imam Ghazali nak menjelaskan tentang ta'rif atau definisi pengertian daripada perkataan tawakal. Jadi tawakal ini perkataan yang sudah biasa kita guna, yang sudah pun kita faham secara umum. Cuma sekarang Al-Imam Al-Ghazali nak menjelaskan secara yang lebih terperinci, yakni secara ilmiah, secara akademik. Jadi saya cuba nak kemukakan perkara ini bertujuan untuk menghilangkan kekeliruan sesetengah orang. Kekeliruan sehingga tidak dapat dibezakan mana perkara-perkara yang asas yang perlu kita tahu dan mana perkara-perkara yang lebih daripada itu. Jadi saya cuba nak menjelaskan ini kerana seringkali, banyak kali ditanya tentang perkara inilah, iaitu dalam isu yang berkaitan dengan topik ataupun tajuk yang nak dibahaskan malam ini, iaitu mengenai ta'rif tawakal. Jadi berkait dengan ta'rif ni, definisi itu adalah merupakan suatu hal yang bersifat akademik sikit, yang bersifat ilmu pengajian. Adapun kehendak yang perlu difahami, yang perlu dipegangi oleh orang-orang Islam ni, yang perlu orang ramai tahu dan pegang, tidaklah serumit nak memahami ta'rif yang diberikan nanti. Itu saya maksudkan, bahawa perkataan tawakal ini perkara yang sudah sedia maklum. Masyarakat kita sudah biasa dengar perkataan ni dan guna perkataan ni dan tahu pengertian umumnya, iaitu kita serah segala urusan kepada Allah, yakni dengan keyakinan bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa, Dia Maha Berkehendak, Dia telah menetapkan segala kejadian. Jadi atas keyakinan tu, maka kita serahlah urusan itu kepada Dia. Itu pengertian yang sudah sedia maklum. Dan rata-rata secara umumnya atau rata-rata ahli masyarakat kita ni, bila sebut saja perkataan tawakal tu, dia faham makna itu. Sebenarnya untuk keperluan orang ramai ni, ataupun apa yang disebut sebagai qada fardu ain itu padang dah tu. Padang dah. Memahami maksud tu sudah dikira dalam perkara tu secara umumnya oleh orang ramai, orang awam, mana qada yang lebih daripada tu. Sebab apa saya nak terangkan di sini, supaya jangan sampai ada orang beranggapan bila tidak mengaji kitab ni, tak baca kata-kata alim ulama ni, dianggap tidak selesai. Jangan sampai tanggapannya seperti itu. Kerana ta'rifan ini, huraian ini adalah pengajian ilmu akademik. Jadi tidak selesai pengajian ataupun belum lengkap pengajian, tidaklah bererti tidak selesai keperluan asas agamanya.
Berkait dengan isu tawakal ni, bila dia tak mengaji kitab ni, tak mengaji ta'rifan ini, pendapat-pendapat alim ulama yang disebut oleh Imam Ghazali ni, dia tak belajar benda ni, dia tak mengaji kitab ni, tidaklah bererti dalam bab ini dia itu tidak cukup. Tidak berarti tidak cukup. Asalkan dia faham pengertian umum tawakal dengan makna yang sudah sedia maklum. Tawakal, serah segala urusan kepada Allah atas keyakinan dialah yang maha kuasa, dialah yang menentukan segala-galanya. Faham makna tu dikira sudah memiliki pengetahuan tentang tawakal pada kadar yang diperlukan. Biar faham gitu. Jadi saya terpaksa menyebut ini banyak kali kerana saya mendapati banyak berlaku kekeliruan dalam perkara ini. Yang tidak selesai itu adalah pengajian. Pengajian, bukan keperluannya. Yang diperlukan seperti yang saya kebut tadi itu. Ini tambahan, perincian, akademiknya, huraian ilmunya. Itu. Jadi jangan sampai berlaku kekeliruan lah. Baik. Kata Imam Ghazali, ada pun mengenai ta'rif, definisi. Ini pengajian ilmu macam ni lah. Ulama tulis kitab, memang inilah yang ditulis oleh alim ulama. Yang ditulis ada tertib dia, ada perkara-perkaranya. Itu kaedah penulisan kitab. Nak tulis kitab, susun dia perkara apa, itu memang keperluan menulis kitab. Tapi keperluan kita sebagai seorang Muslim, apakah semua perkara yang ditulis dalam kitab itu kita perlu? Tidak. Tapi orang yang mengaji, orang yang belajar kitab, dia kena hadam lah. Sebab apa? Kerana dia perlu kepada perincian, sebab dia nak mengajar orang pula, ataupun dia nak beritahu orang pula, dia nak khabar ke orang, dia nak ajar orang pula. Dia kena detail lah. Tapi bukan semua perkara yang tulis dalam kitab itu orang ramai perlu tahu, supaya tahu kadar ni. Baik, jadi ta'rif ni, jadi kalau ada orang tak ingat ta'rif ni, tak apa nak faham ta'rif ni, tidaklah berarti dia tidak memenuhi keperluan, kewajipan bertawakal kepada Allah, ataupun kewajipan memahami salah satu daripada perkara yang wajib, iaitu bertawakal kepada Allah. Berserah kepada Allah ni wajib hukumnya pada dasarnya. Cuma sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali pada fasa-fasa yang lepas tu bahagian mana yang wajib tu. Jadi kita tak ulang ke situlah. Cuma pada dasarnya tawakal ini salah satu perkara yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin, dengan makna-makna tertentu. Dengan makna umum tadilah, berserah, kita serah segala urusan kepada Allah Ta'ala yang mengatur. Dia maha kuasa, dia yang mentakdirkan, dia yang maha bijaksana, dia yang bersifat rahmat, kita serah ke dia lah. Kerana kuasa dia belaka, tawakal lah tu. Kita faham dia tu, berarti kita sudah memiliki ilmu tentang tawakal. Cuma tinggal lagi nak kukuhkan dia dalam hati dan perasaan kita. Itu bab lain lagi. Bab lain lagi. Jadi sekarang baik, tarifnya apa? Telah berkata setengah daripada para guru kami. Sebahagian daripada guru-guru kami, kata Ghazali, berkata, yakni menjelaskan tentang ta'rif, definisi, pengertian tawakal ni. Baik. Bahawa tawakal itu ialah penyerahan hati. Jadi pertama sekali, kata ulama-ulama, guru-guru yang disebut oleh Imam Ghazali ni, tawakal tu pertama sekali dia adalah penyerahan, menyerah. Serah ni macam kita harap ke dia lah, macam kita wakil ke orang. Kita percaya kepada seseorang tu ada kemampuan, lalu kita serah ke dia. Itu maksud serah ke dia tu, atas dia lah. Sebab apa kita serah ke dia? Kerana atas keyakinan dia mampu buat, dia boleh buat. Kita serah tu sebab kita yakin memang dia boleh buat. Maka perkara seperti ini juga dalam hubungan kita dengan Allah.
Kita yakin Allah Ta'ala lah yang mengatur dan menguruskan, dan dialah yang maha bijaksana. Maka serah, kita yakin kita serah ke dia lah urusan tu, bergantung harap dengan dia lah. Jadi katanya, jadi ta'rifnya di sini bahawa tawakal itu ialah penyerahan hati. Penyerahan maknanya tu serah ni kita bersandar ke dia, kita lepas segala urusan ke dia, harap ke dia. Itu maksud kita penyerahan. Baik, penyerahan apa? Hati. Berarti tawakal ini adalah perkara dalaman manusia, dalam hatinya. Jadi bila dikatakan hati, berarti orang yang tawakal itu tidak semestinya disebut aku serah kepada Allah Ta'ala lah. Tak semestinya. Sebab apa? Sebab hakikat tawakal itu penyerahan hatinya. Sekalipun hidup khabar, sekalipun hidup khabar ke orang, oh aku serah kepada Allah Ta'ala dah, hidup khabar sekarang. Jadi kita ni bila kita dengar hidup khabar gitu tu, kita pandai-pandai nak kata ke dia ni mu ni tak tawakal. Itu bukan tepatnya. Sebab apa? Kerana dia adalah urusan hati dalaman dia. Jadi kita sendiri pun tak tahu apa yang ada dalam hati dia tu. Mungkin dia tawakal, mungkin tak. Tapi empunya badan, empunya diri, dialah yang tahu apa yang tersemak di dalam hatinya tu. Jadi penyerahan hatinya, benda yang duduk di dalam hatinya, itu hakikat tawakal. Berarti atas kata-kata dia tu bukan ukuran. Dia khabar ke orang, dia tahu dia tawakal ke tak khabar ke, itu hal lain. Yang penting ada tak sifat ni dalam hati dia. Kalau ada, dia telah memiliki sifat tawakal. Penyerahan hati bertawakal, yakni berserah kepada Allah dengan menjuruskan, yakni memfokuskan, menumpukan sepenuhnya, penyerahan sepenuhnya kepadanya, kepada Allah. Serah ke dia lah bulat-bulat. Atas keyakinan memang kuasa penuhnya kuasa Allah, memang semuanya kehendak Allah 100%. Serah ke dia lah. Maka kefahaman itu bila diletakkan menjadi pegangan kita, itulah tawakal. Itulah tawakal. Dan putus harapan sama sekali pada yang lain daripada Allah. Putus harapan dengan erti tidak menaruh harapan dan keyakinan sama sekali kepada yang lain dari Allah. Tak letak harapan langsung kepada yang lain dari Allah. Baik. Jadi dah kita ni macam mana? Kita sendirilah yang tahu hati perut kita macam mana. Bila dikatakan di sini menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah dan putus harapan, yakni tak ada langsung pergantungan kepada yang lain dari Allah, berat atas batang tubuh kita ni, atas diri kita ni. Jadi hendaklah kita fahami bahawa tawakal itu banyak martabatnya. Tawakal ni banyak martabat. Hak ni diberitahu hak yang pure, hak asli, iaitu hati yang bulat menyerah urusan itu kepada Allah dan tidak meletakkan sebarang pergantungan kepada yang lain darinya. Kita sekarang macam mana? Sekarang ada dua benda. Satu yang menjadi pegangan hati, yang satu lagi yang menjadi gerak perasaan hati. Dua perkara ni jangan disamakan. Pegangan hati satu perkara, yang kedua perasaan hati, gerak dan perasaan hati. Baik, dalam pegangan hati kita, kepercayaan hati kita, kita yakin Allah Ta'ala saja tepat menyerah segala urusan. Atas keyakinan dia saja yang maha kuasa, dia saja yang maha kuasa, tak ada dah hak lain. Dia saja yang maha kuasa, dia saja yang maha berkehendak, tak ada orang lain. Jadi kita menyatakan itu, meletakkan itu dalam keyakinan kita, sekiranya itulah yang kita rasakan juga dalam hati kita secara murni, bulat memang rasa gitu, itu hakikat
tawakal yang tinggi. Baik, sekarang mungkin tak gitu. Tak gitu kan? Yakni tak selarah antara keyakinan hati dengan perasaan. Guna tu dalam hati kita ni tetap ada kefahaman dan pegangan tadi tu. Hanya Allah Ta'ala yang maha kuasa, hanya Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya, maka memang kena serah ke dia lah, urusan dia belaka, atas dia belaka lah pegangan kita, keyakinan kita. Tapi perasaan hati kita ni banyak paut ke benda lain, banyak kebimbangan dengan benda lain. Itu maksudnya tak selarah antara perasaan dengan keyakinan. Jadi sebab itu saya kata tawakal ini banyak martabat, banyak tahapannya. Paling kurang tasdik dalam hati tadi tu, keyakinan dalam hati, kefahaman dan pegangan hati kita bahawa segala urusan itu atas kuasa Allah semata-mata, atas kehendak dia semata-mata, maka kita kena serah ke dia lah, atas kefahaman dan keyakinan hati kita. Sekalipun perasaan hati kita ni dia banyak paut ke benda lain, itu bahagian perasaan. Jadi kita yang tawakal yang tidak sempurna ni, gitulah keadaannya. Keyakinan tu tetap ada, kefahaman dan keyakinan itu pegangan kita. Cuma perasaan kita tak selari molek. Tak selari molek. Sebab tu saya beza antara keyakinan dengan perasaan. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali di sini, iaitu kata-kata ulama-ulama tasawuf dalam menjelaskan makna tawakal, iaitu berserah bulat kepada Allah dan memutuskan segala harapan dari yang lain. Itu hakikat sebenar dia. Sekiranya itulah yang menjadi pegangan kita, dan itu juga yang menjadi perasaan hati kita, memang hakikat tawakal sungguh. Pegangan dan juga perasaan. Tapi sekiranya tak macam tu, perasaan kita tak gitu, hati kita banyak paut ke sebab musabab lain, dari segi nisbah kepada pengaruh sebab tu masih menguasai hati perasaan kita ni. Contohnya macam mana? Kita tahu berjaya atau tidak sesuatu perkara itu memang takdir dia belaka, urusan dia belaka. Kita tahu benda ni, kekuasaan Allah Ta'ala semata-mata, kehendak dia semata-mata, takdir dia semata-mata. Ada ilmu tu, keyakinan tu pada kita, kefahaman tu dan keyakinan tu pada kita. Tapi perasaan hati kita, kita banyak melihat dipengaruhi oleh sebab musabab. Siapa dia nak recommend ni, tak ada recommend pada lah. Berjaya tak berjaya, siapa dia mari tolong hari ni, hanya mari. Jadi hati kita ni banyak tengok situ dan banyak dipengaruhi oleh aspek tu. Kau tak ada, kau mudah mari tolong hari pada tak berjaya aku lagi. Tapi dalam tasdik hati tetap ada keyakinan maksud tu. Jadi yang dikira tawakal pegangan hati tadi tu. Ada perasaan itu menentukan tebal nipih tawakal kita. Itu menentukan kuat lemah tawakal kita. Antara perasaan dengan keyakinan. Inilah yang perlu kita mengaji ilmu tasawuf. Kalau tidak kita tak nampak buah ni. Jadi bila kita tak nampak buah ni, mari tanggapan salah, tanggapan guna. Kita dengar orang ceramah tawakal ni wajib, tak tawakal berdosa, tak diperincikan. Kemudian tawakal ni pula maksudnya gini, kita sendiri sedar diri kita, aku ni banyak paut kepada sebab ni, hari-hari dosa aku timbul kerana salah faham, kekeliruan, sebab tak mengaji, tidak mempelajari perkara ni. Kena mengaji, apa-apa pun kena mengaji, kena belajar fiqh ke, usuluddin ke, tasawuf ke, dan menurut kadar lah. Pengajian tu kena. Baik, dan setengah mereka itu pula, yang ini sebahagian di antara ahli tasawuf pula yang lain ni mengatakan bahawa tawakal itu ialah memeliharakan hati. Tawakal ni kata sebahagian yang lain ni jaga hati tu. Kita jaga hati kita. Memeliharakan hati, yakni bertawakal hanya kepada Allah semata-mata.
Kita jaga hati kita ni, pegangan hati kita ni supaya berserahnya, bergantungannya itu hanya kepada Allah. Lebih kurang je sebenarnya. Tapi Imam Ghazali bawa 2-3 tarikh. Itu saya kata, kalau orang tak mengaji benda ni pun, orang ni kata gini, tidaklah cacat tawakal dia. Tidaklah berarti dia tidak bertawakal. Ini bahan. Sama jugalah perkara-perkara lain pun macam ni lah. Jadi saya nak terangkan ini, mudah-mudahan dapat menyelesaikan sebahagian kekeliruan yang melanda pemikiran sebahagian ahli masyarakat kita hari ini. Mana yang menjadi keperluan, tapi sesuatu tambahan itu memang baik, bagus. Cuma kita bimbang, takut berlaku tanggapan yang salah, lalu membawa kepada keraguan, kebimbangan. Saya nak kata apa contoh, saya nak beri contoh lah. Ini contoh-contoh saya beri ni hasil daripada pengalaman pengaduan orang dalam bab akidah. Akidah ni luas, kita ambil bahagian kecil, senang nak jelas. Salah satu yang wajib kita percaya, yakin kepada Allah Ta'ala ni, bahawa Allah Ta'ala tu bersifat kudrat. Kudrat tu dalam bahasa kita maksudnya maha kuasa. Berkuasa dengan arti boleh buat apa saja. Jadi kehendaknya, keperluannya, bahawa salah satu perkara yang wajib kita yakin tentang Allah, bahawa dia bersifat kudrat, dengan arti dia maha kuasa. Sebenarnya dalam perkara ni dia faham setara tu pun sudah melepaskan dia daripada tuntutan fardu ain dalam perkara tu. Sudah cukup. Sudah melepaskan dia dalam bab ni, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, yang ni maha kuasa. Cukup. Ada pun huraian-huraian, apakah zat tu, sifat ni berlainan dengan zat atau sama dengan zat. Sifat ni pula takluk jenis apa benda, suluhi ke, tanjizi ke, seperti yang ditulis dalam kitab-kitab. Itu bukan lagi bahagian yang menjadi qada fardu ain yang mesti diketahui dalam bab ni. Cukup kalau dia tahu Allah Ta'ala bersifat maha kuasa, bersifat kudrat dengan arti maha kuasa, yang ni berkuasa atas apa saja atas dia buat secara umum. Itu sudah memadai. Adapun perincian tadi, jadi bila perkara ini tidak dijelaskan, batasan dia tidak dijelaskan, maka timbullah sebahagian ahli masyarakat kita keliru dalam perkara ni, sehingga bila dia mengaji kitab, sudahlah dia mengaji kitab, tak sampai lagi bab tu, ataupun lalulah bab tu tapi tak faham molek. Lalu dia beranggapan ini perkara yang asah, yang wajib dia tahu. Kalau tak tahu benda ni, tak sesat akidah dia, mula payah aku dah, yang akidah aku tak betul selama ni. Ni itu yang saya maksudkan. Itulah masalahnya, kena beza mana bahagian kada hok nak makan le, kada hok nak nega. Bahagian kalau tak dapat dibezakan, nyanyi orang awam kita, sehingga ragu, tak ada keyakinan diri sendiri. Allah, aku selama ni akidah aku tak betul. Padahal dia salah faham dalam perkara tu. Ini yang perlu kita sama-sama fahami. Akidah ni kalau dia ragu, berbahaya. Akidah ni benda yang perlu yakin, walaupun sikit. Tidak dalam pun tak apa, tapi dia pegang kukuh, kemah molek. Itu maksud saya. Jadi dalam perkara ni, jadi sekarang Imam Ghazali bawa takrif lain pula. Dah orang tak mengaji benda ni macam mana? Apakah berarti tidak selesai tawakalnya? Apakah berarti dia tidak bertawakal? Tidak juga. Biar tahu mana bahagian pengajian, bahagian ilmu, mana bahagian keperluan hak nak pakai. Tapi mengaji ni baguslah, moleklah mendalamkan faham kita, meluaskan faham kita,
Memang bagus, tak dinafikan, bahkan perlu. Cuma saya nak beritahu sepadan tadi supaya jangan ada persepsi yang salah sehingga membawa kepada ragu terhadap keyakinan sendiri. Itu yang perlu kita faham. Yang ini memelihara hati dengan bertawakal hanya kepada Allah semata-mata. Makna yang nak beritahu lebih kurang tadi juga, tapi guna bahasa, guna takbir ayat yang berlainan sikit, tapi yang nak disampaikan lebih kurang. Nanti kita akan tengok kesimpulan yang dibuat oleh Imam Ghazali. Dalam menentukan mana tempat yang baik, dalam menentukan mana hak paling baik untuk kita serah ke dia. Yang ni kita jaga hati kita dengan berserah kepada Allah Ta'ala dalam menentukan bagi diri kita ni mana hak paling baik untuk diri kita. Pokok pakarnya serah kepada Allah lah. Sebab apa kita serah? Atas keyakinan dialah yang maha kuasa, dialah yang maha menentukan. Itu pokok dia. Cuma cara dia lenggok tu lain sikit. Dia bawa, dia pergi ke puju lain sikit. Yang ni memelihara hati, jaga hati dengan berserah kepada Allah dalam menentukan mana hak paling baik untuk kita. Mana hak paling baik untuk kita tu cabang dia dah. Hak asal dia tu kita serah urusan tu kepada Allah atas keyakinan-keyakinan tadi. Dengan meninggal, yakni meninggalkan menggantungkan harapan hati kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Yakni kita buang segala pergantungan harapan hati kita kepada yang lain. Yakni biar ada pegangan ni, kefahaman ni dan pegangan. Kalau inilah yang menjadi pegangan dan perasaan, itulah yang sempurnanya, itulah yang kukuhnya. Cuma sekiranya pegangan ni ada, kefahaman ni ada, pegangan ni ada, tapi perasaan kita banyak lagi melihat lagi kepada sebab musabab dan terpengaruh dengannya, itu kekurangannya ataupun ketidakkukuhannya. Tapi bukan berarti tidak ada tawakalnya, cuma duduk kukuh balik. Kena tahu mana bahagian topok, mana bahagian bangunan. Itu dia. Dan telah berkata Syekh Al-Imam Abu Umar rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata dia? Ini tarikh yang ketiga. Banyak tu. Jadi kalau kita anggap ini batu air lelah, orang nak mengaji, nak faham satu hal, nak ingat satu hal lagi, sekali Allah dah selesai batu air aku ni. Itu yang saya kena jelaskan itu, supaya jangan berlaku persepsi yang keliru sehingga kita ragu terhadap pegangan agama kita. Seolah kita rasa kita ni dah lepas padang. Dah lepas padang ni takut. Memang patut kita takut. Sekiranya akidah kita dah sempurna, amalan kita dah sempurna, patut kita takut. Tapi jangan kita takut atas benda yang salah. Bendanya tak gitu. Tapi meragukan kita. Sekali penuh kebimbangan, ketakutan. Itu merosakkan jiwa kita, merosakkan. Ragu dalam aspek-aspek ini ni merosakkan. Tawakal itu ialah meninggalkan pergantungan, yakni pergantungan hati kepada selain Allah. Buang segala pergantungan, pautan hati itu kepada selain daripada Allah. Itulah hakikat tawakal. Kita tak bergantung lagi dah. Tak meletakkan pergantungan, pautan hati kita kepada yang lain dari Allah. Dengan erti kita hanya meletakkan pergantungan hati kita itu hanya kepada Allah. Jadi kalau kita faham perkara ni dan kita semak dalam keyakinan kita, itulah tawakal. Cuma atas perasaan kita, ehwal hati kita, itu hal lain. Dah macam mana nak buat supaya
Keyakinan tadi itu, kefahaman dan keyakinan tadi itu dia selarah dengan perasaan kita. Nak suruh selarah ni lah bahagian lain, itu bahagian riyadah, bahagian tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Inilah tempatnya kenapa setengah orang menjadi keliru terhadap tasawuf, sehingga disangkakan tasawuf ni benda yang sangat payah. Kerana tak tahu aspek-aspek tadi lah. Bila dibaca benda-benda ni, Allah padang dah aku ni baca tadi tu, serah pula kepada Allah semata-mata, tak menaruh pergantungan sikit pun pada yang lain. Kita sendiri tahu hati perut kita ke mana. Apa hutang kita dengan sebab-sebab ni berat menanang kena molek. Kita sendiri tahu mana ni. Dah bila kita nak boleh gini ni? Akhir sekali kita kata tak payah tasawuf ni. Kerana tidak diperincikan. Mana bahagian asal, mana bahagian tambahannya, perasaan antara keyakinan, perasaan, dua benda yang lain. Baik, kalau keyakinan, kefahaman dan keyakinan, caranya mengaji lah. Mengaji, cuba fahami perkara itu dan tasdikkan dia dalam hati. Sesat bahagian kehendaknya. Tapi nak suruh supaya perasaan kita, zuk kita tu selarah dengan keyakinan kita tu, ni kena ada bab lain, iaitu bab riyadah. Kena belajar ilmu lain sikit, tambahan, supaya keyakinan kita tadi tu selarah, perasaan kita tu sebati dengan keyakinan kita sekali. Caranya bukan ngaji lagi dah. Caranya kalau dalam Al-Quran dinamakan tazkiyatun nafsi. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikannya, menyucikan jiwanya, yakni melakukan sesuatu yang berfungsi menyucikan jiwa dia. Berarti dia merupakan suatu bentuk amalan, satu bentuk latihan, satu bentuk riyadah. Walau bagaimanapun, untuk mengamalkan, untuk meriadahkan ni perlu juga ilmunya. Tak nak lagi lah, kena ada ilmu juga. Cuma perkara itu pada dasarnya merupakan satu bentuk praktis, satu bentuk amalan untuk menyucikan jiwa. Bila jiwa kita tu jadi suci bersih, maka perasaan dengan keyakinan tadi dia jadi sekali. Atas yang kita yakin tadi tu, itulah yang menjadi perasaan kita. Yang tak jadinya, kerana perasaan kita ni ibaratnya cermin mata kita ni banyak debu. Jadi tak nampak. Jadi tak nampak. Kita ni yang menimbulkan rasa tu sebab nampak. Sebab apa kita jadi seliur? Sebab tengok makanan tu sedap. Tengok makanan. Makanan tu tengok kita nampak. Tapi sekiranya makanan ada dengan kita, dekat dengan kita, tapi duduk sebelah dinding, kita tak tahu, tak nampak, tak seliur lah. Duduk dekat dengan kita, tapi duduk sebelah dinding, kita tak nampak makanan tu, kita pun tak tahu. Jadi bendanya dekat tapi tak seliur. Sebab apa? Sebab tak nampak. Tapi bila nampak duduk depan mata kita, mari seliur selalu. Sama juga hati kita. Sebab apa tak mari perasaan tu? Sebab tak nampak, istilahnya. Nampak dengan pandangan hati lah. Tak nampak, tak mari rasa. Tak nampak molek kata orang. Istilah orang tu duduk nampak molek. Ini nampak ni bahasa majazi lah. Baik. Jadi tawakal itu meninggalkan pergantungan hati. yakni pergantungan hati kepada yang lain dari Allah tu kita tinggalkan itu. Dengan arti kita hanya meletakkan pergantungan hanya kepada Allah. Yang kita buang pergantungan kepada yang lain tu. Dan pergantungan hati itu pula, pergantungan itu pula apa maknanya? Kita meninggalkan pergantungan hati itu. Pergantungan hati itu apa makna? Menurut tarikh ni, yaitu mengingatkan penguat tubuh badan anda dari sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Pergantungan tu dengan arti kita ni mengingatkan bahawa yang memberi kekuatan pada tubuh badan kita ni benda tu mari daripada yang lain dari Allah. Itu maksud pergantungan. Dengan arti
Bila kita ini ada pergantungan, artinya apa? Yang ni kita ingat bahawa yang memberi kekuatan kepada tubuh badan kita ni mari daripada yang lain daripada Allah. Kalau ada benda tu dalam hati, berarti ada pergantungan. Tawakal tu macam mana? Buang pergantungan. Itu maksudnya, buang pergantungan tu. Sehingga kita hanya melihat yang memberikan kekuatan kepada tubuh badan kita, yang memenuhi keperluan kita hanyalah Allah. Jadi apa yang nak diberitahunya sama macam tadi juga. Cuma cara dijelaskan berbeza. Cara dia campur tu lain. Bahasa yang dipakai untuk menjelaskan perkara itu berlainan, sedangkan intipatinya sama. Kesimpulannya bahawa tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan meletakkan pergantungan hanya kepadanya dan membuang pergantungan kepada yang lain daripada Allah. Tiga-tiga takrifan tu dia sepakat dalam makna tu. Cuma ayat dia guna lain, gaya bahasa yang dipakai tu lain. Sebab tu saya kata ini adalah merupakan tambahan pengajian. Jadi orang yang tak mengaji takrifan-takrifan ni tidaklah bererti dia tidak bertawakal kepada Allah. Tidaklah bererti dia tidak memenuhi tuntutan kewajipan bertawakal kepada Allah. Ini bahagian pengajian. Tapi kalau kita faham, jeliga molek lah sikit, jelas lah. Baik. Kemudian telah berkata guru saya, yakni kata guru Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu Abu Bakar Al-Warraq. Nama guru beliau yang disebut di sini Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata beliau? Tawakal dan pergantungan hati itu ialah dua ingatan. Tawakal satu perkara, pergantungan ni satu perkara. Ni ada dua perkara ni. Dua bentuk ingatan, dua perkara. Tawakal tu satu hal, pergantungan hati itu satu hal. Baik. Maka tawakal itu, yang dikenaki dengan tawakal itu ialah mengingatkan penguat tubuh badan anda hanya dari pihak Allah Ta'ala semata-mata. Iaitu kita ingat, kita faham, kita tahu, kita yakin yang memberikan kekuatan kepada tubuh badan kita ni sehingga boleh buat itu dan ini adalah semata-mata Allah Ta'ala saja. Itu maksud tawakal. Ingat dengan arti kita sedar, kita tahu, kita sedar dan kita ni mari dari dia belaka. Jadi kita serah ke dia lah. Nak serah ke siapa dia lagi? Itulah yang dikatakan tawakal. Dan sebaliknya, pergantungan itu pula yang dikatakan pergantungan, sebab dia sebut tadi itu dua perkara, satu tawakal, satu pergantungan. Jadi maksud pergantungan ini lawang dia tu. Apa benda lawang dia? Iaitu kita meyakini ataupun kita tahu, kita ingat, kita faham bahawa yang memberikan kekuatan pada tubuh badan kita ni mari daripada yang lain dari Allah. Jadi dua perkara yang berbeza. Tawakal lain, bergantung lain. Atas takrif ni, hak atas tadi tu dia gaul sekali. Jadi kesimpulannya nak kabarnya hak tula juga, iaitu bahawa bila sebut tawakal ni iaitu menolak pergantungan ni, iaitu membuang pergantungan, yakni pergantungan hati, yakni ingatan hati bahawa kekuatan tubuh badan kita ni mari dari yang lain dia Allah. Bila kita tawakal ni kita buang benda tu. Itu maksud tawakal. Tu je sebenarnya nak khabar. Dah tak pening kita. 4-5 takrif lagi. Jadi kalau ada orang ramai tak mengaji benda ni, jangan kata dia tak sesalah. Dia faham asas makna tawakal tu cukup makan dia dah. Cukup untuk cukup makan. Bahawa tawakal ni kita serah kepada Allah segala urusan. Sebab apa kita serah? Sebab dia atas kuasa dia belaka, atas kehendak dia belaka. Memang tepat, itulah tepat kita berserah. Kita kena serah ke dia lah. Faham gaya tu pun
sudah memadai untuk memenuhi kefahaman dan keyakinan tentang tawakal ni. Huraian panjang. Jadi nak kabarnya, kalau bab pengajian ni, nak mengaji bab tawakal ni berbulan makan masa. Tapi hak dia nak tahu tentang tawakal ni 2-3 minit je. Apa yang dia perlu tahu tentang tawakal, seminit 2 je. Nak kabul, hak dia perlu sungguh. Tapi hurai hak panjang, hak berbulan-bulan ni pengajian ilmunya. Sama juga kita ambil wuduk jugalah, contoh mudah kalau tengok bab lain, bab fiqh. Salah satu anggota wuduk yang wajib dibasuh dengan air adalah muka. Kat mana tunjuk lalu? Ni antara tempat temu rambut ni dengan ni, dengan sampai ke dagu ni, sini pula anak telinga ni sampai anak telinga ni. Masa sapu. Dah berapa minit kita nak faham benda tu? Seminit dah dapat. Nak faham bahagian tu, bahagian salah satu anggota wuduk tu. Tapi kalau ngaji kita kena molek sehari tak selesai lagi. Nak kabarnya beza antara pengajian dengan keperluan hak asah ni. Keperluan asahnya kita kabar tu pun dia tahu tu cukup dah. Basuh muka, basuh air, kawasan ni, berapa minit kita perlu faham. Tapi baca kita baca dahlah perkataan tu payah. Nak kabarnya supaya jangan sampai bila kita tak selesai pengajian kita tu lalu kita meletakkan benda ni tak selesai bahagian keperluannya. Ini dua benda yang berbeza. Sama juga dengan bab ni. Insya-Allah. Jadi oleh kerana sudah masuk